Mana tanya kita nanti. Yes. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada kedua-dua ahli panel kita, iaitu Tuan Haji Husairi daripada Tekun, pengurus Tekun Negeri Sarawak, dan juga Puan Stella Ros, pengurus cawangan CDC Cawangan Sarawak. Tidak lupa juga kepada para penonton yang sudi meluang masa untuk hari ini di sesi webinar yang bertajuk Jangan Sudah Terhantuk. Sesi webinar kali ini dianjurkan bersama oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian Pembangunan Usahawan Sarawak atau Mintrid, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEC, dan SME Corporation Malaysia lah. So untuk pengenalan mengenai sesi webinar atau yang berkaitan dengan Minggu PKS ni, Minggu PKS ni adalah Minggu Perusahaan Kecil dan Sederhana yang biasanya disambut secara tahunan pada 27 hari bulan Jun setiap tahun. So pada kali ini untuk SME Corp Malaysia menganjurkan di peringkat kemasan 26 Jun sehingga 24 Julai 2021. Tapi bagi peringkat negeri Sarawak, kita memulakan pada 29 Jun sehingga 4 Julai 2021. So bagi Minggu PKS untuk kali pertama 2021 ini adalah kita tidak ada lagi fizikal disebabkan pandemik COVID-19. So untuk pertama kalinya semua kita melakukan secara virtual di platform myassist-msme.gov.my. So di dalam platform ini terdapat berbagai-bagai aktiviti seperti webinar yang kita sedia maklum sekarang, pameran untuk booth pameran secara virtual, MESME iaitu sesi padanan perniagaan, dan MeetMe iaitu sesi untuk berjumpa, mendapat khidmat nasihat dan berjumpa dengan business counselor. So tanpa membuang masa, saya memperkenalkan saya punya kedua-dua ahli panel, iaitu ahli panel pertama Tuan Haji Husairi selaku pengurus Tekun Sarawak yang berpengalaman luas tentang usahawan-usahawan Sarawak lah. Dan yang panel kedua ialah Puan Stella Ros, pengurus CDC Cawangan Kuching Sarawak. So untuk soalan pertama daripada pihak saya, Tuan Haji Husairi lah. So saya meminta Tuan untuk memperkenalkan apa itu Tekun dan latar belakang dan produk-produk yang ditawarkan kepada usahawan-usahawan khasnya di negeri Sarawak. Silakan Tuan. Terima kasih Saudara Muhammad Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah dengan kurnia Allah. Saya terlebih dahulu ingin merakamkan jurutan terima kasih tidak terhingga kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi selaku Menteri MEDEC yang telah memberi kepercayaan kepada saya mengetuai Tekun Nasional Sarawak. Dan juga saya berterima kasih kepada pimpinan Tekun Nasional yang diketuai Datuk
Adam Ghani serta pengurusan tertinggi Tekun yang sentiasa memberi kerjasama kepada saya, dan juga terima kasih kepada pihak SME Corp yang selalu bekerjasama dengan kita. Dahulu Tuan Haji Ismail banyak kali ngembak kami kerjasama dan diikuti saudara Ghazali dan Puan Florence. Terima kasih kerana menyebut kami Tekun Nasional ikut serta dalam program webinar tu. Jadi untuk makluman semua, saya cakap Sarawak juga sikit lah. Tekun Nasional ditubuhkan atas resolusi Konvensyen Ekonomi Bumiputera di Pulau Pinang tahun 1994. Selang beberapa tahun selepas ia, maka projek perintis Tekun dimula di Pulau Pinang, Kelantan juga dan di Besut Terengganu pada 1995 hingga 1997. Pada 1998 maka Tekun ditubuhkan, dan alhamdulillah di peringkat negeri Sarawak pejabat Tekun pertama ditubuhkan di Kuching pada Ogos 1999, dan rakan saya saudara Muhammad Iskandar di antara pioneer yang tertubuhnya Tekun di negeri Sarawak. Alhamdulillah. Tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian, Tekun telah banyak memberi peluang kepada usahawan kecil dan sederhana lah. Kenapa saya madah memberi peluang? Sebab Tekunnya ada objektif. Pertama, menyediakan pembiayaan yang mudah cepat kepada usahawan. Terusnya, macam biasalah kita dengar Pak Along memberi kesempatan. Jadi kita nak mengelakkan usahawan kita tu terjerumus dengan sidak tu. Kemudian pembiayaan mudah tanpa cagaran golongan 40 dan mula mengembangkan perniagaan. Maknanya dia di antara objektif Tekun untuk membantu usahawan kecil dan sederhana. Contohnya usahawan yang berniaga dan usahawan yang telah berniaga lah. Dan saya nak menyentuh juga kumpulan sasar. Kumpulan sasarnya pertama khusus kepada usahawan Bumiputera lah. Kemudian usahawan mikro, usahawan B40 dan usahawan informal. Okey, untuk saya nak kita banyak produk lah. Di antara produk yang saya fikir relevan pada masa itu dan memberi peluang banyak kepada usahawan kita ialah saya melihat bahawa satu produk yang amat bagus kepada usahawan kita. Kenapa? Sebab ianya mudah. Tiada lesen, tiada permit, dapat minjam dengan Tekun dengan program SPIN-nya. Produk SPIN-nya pembiayaannya informal, menjalankan perniagaan tetapi tidak berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun pihak berkuasa tempatan. Contohnya, tidak peniaga-peniaga peniaga jual cucuk pisang contohnya, jual air tebu contohnya. Bagi jual di rumah, menjual online pun boleh meminjam dengan Tekun. Dan sokongan kepada peminjam SPIN itu ialah minta mohon dak penghulu dak ketua kaum menyokong usahawan kita. Contohnya KK Japa Abung. Mun orang di Kampung Gresik dia nak minjam. KK Japa Abung akan beri komennya. Nya tu memang jual cucuk pisang, laris cucuk pisang crispy-nya contoh. Mudah. Sokongan dak ketua kaum dan penghulu supaya kita dapat beri pinjaman yang mudah kepada usahawan kita. Okey, kedua, satu produk kita namakan kontrak I kepada usahawan kita yang ada ada kontrak dengan JKA contohnya. Contohnya Pak Mat. Nya dapat projek molah jalan bernilai 150,000 dengan JKA. Kita Tekun boleh beri pinjaman dengan mudah sampai 80% daripada 150,000 ya. Dengan charge minimal 1.5% saja. Dalam tempoh masa 6 bulan. Munya dapat habis kontrak yang dalam masa 2 bulan. Charge 3% saja. Dan
garanti dapat. Dengan syarat ada inden, ada surat daripada JKA menyatakan projek itu diberi kepada Pak Ahmad. Ya, di antara produk-produk yang saya rasa yang saya boleh maklum takut. Tapi banyak produk lah sebenarnya, banyak kumpulan tata yang kita boleh beri pinjaman. Bagi juga dengan tekun niaga, memberi kepada peniaga-peniaga usahawan kita di seluruh negeri Sarawak. Saya ambil satu contoh, Saudara Muhammad Ghazali. Tuan Haji Salman, nun orang Kuala Mongkos, Muara Mongkos. Apabila minjam dengan tekun, dapatlah pinjamannya. Apabila dapat 14,000, ya dapatnya molah projeknya. Nya molah kedai makanan, jual makanan, nya mangkut sawit dan sebagainya. Madah dengan saya, Tuan Ghazali. Saya mari buta katanya. Kenapa buta? Istilahnya namanya buta. Mari buta si tahu macam ni nak minjam. Tu dengan ada tekunnya, aku nak minjam lagi. Kini tu aku nak beli lori. Maknanya walaupun semudah ya kita dapat beli pinjaman, tetapi manfaat kepada usahawan kita ada. Contohnya madahnya nak minjam lagi. Alhamdulillah datang bayar kita boleh tambah. Setakat tu kami minjam 14,000. Kita madahnya pinjaman kita okey. Kita boleh memberi pinjaman kedua lebih daripada 14,000. Ya, di antara usahawan-usahawan saya fikir berdapat manfaat daripada produk-produk tekun setakat itu. Sebenarnya banyak kumpulan jasa yang boleh kita beri perkhidmatan pinjaman kepada usahawan kita di negeri Sarawak itu. Boleh kami beri pinjaman limit hari 1,000 sampai 100,000. Puan Stella, nemu Jakob? Ya, dari segi produk-produk yang kita adalah Saudara Muhammad Ghazali. Sekian. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Husairi. Kak, masih ada lagi kah? Boleh. Simpan dulu. Simpan dulu. Simpan dulu, boleh. Katok lagi. Mungkin Puan Sidia lalu tanya mau gimana lagi tu. Okey, terima kasih atas perkongsian yang hebat. Ombun orang Sarawak Badah nak antap lah kita pun presentation tu. So ada Melayu Sarawak, ada Jakob Iban. Mimit wife, faham sikit-sikit lah kami. Okey, untuk Puan Stella, so CGC boleh perkenalkan apa itu Credit Guarantee Corporation kepada penonton kita. So dan apa peranan CGC di dalam membangunkan PKS lah. So kadang-kadang penonton pun tidak familiar juga apa itu CGC, apa peranan dan bantuannya. Silakan Puan Stella. Okey, terima kasih Encik Ghazali. Okey, selamat tengah hari kepada kita semua yang ikut program Tok lah. So since sudah diberi green light tadi nak kelakar dalam bahasa Sarawak, kita kelakar dalam bahasa Sarawak lah kan. So harap kita orang semua beristirahat lah di rumah di hujung minggu tu dengan family. Kalau if you are at home, kata orang stay home, stay safe. Kalau di luar ya ikutlah SOP. Jangan si pakai mask lah kena tangkap. Okay. So sebelum saya bermula, bagi pihak CGC saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak SME Corp kerana menjemput pihak CGC dalam Pocket Talk hari ini. Okay, so let me share my slide. Okay, sekejap. Okey. So untuk pengaturan untuklah bangunan CGC yang kami ada di Kelana Jaya. Okey. And actually Guarantee Corporation lagi sinonim kalau kita nunggahnya sebagai CGC. Kebanyakan orang punya CGC. So nama panjang actually is Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad. Okay. CGC adalah sebuah anak syarikat di bawah Bank Negara Malaysia.
kami menyediakan jaminan dan pembiayaan kepada PKS untuk membantu mereka mengembangkan bisnes-bisnes. So, kami telah menjamin sebanyak 82.3 bilion kepada 350,000 PKS yang tiada rekod dengan tiada collateral. Meaning to say produk kami orang ni is collateral free. Okay, and then 78.6 share CGC dipegang oleh Bank Negara Malaysia dan 21.4% oleh commercial bank dan syarikat kredit. Okay. So di antara landscape yang kita ada di meja ni, kita ada 4 landscape yang sama-sama bekerja untuk PKS. Satu daripadanya ialah bank-bank dan juga CGC, agensi sokongan PKS, termasuk SME Shop, rangkaian rakan niaga dan dana kumpulan equity dan juga dan perniagaan. Okay. Bagi kami di CGC, kita ada memberi produk untuk mendong PKS tu. Ada a few products under jaminan, we call it our guarantee scheme. Kita ada berbagai-bagai guarantee scheme that we are working together selama sekali dengan Sidak Bank untuk to distribute pun fund direct to Sidak PKS. Okay. So jaminan, a few of our jaminan that we have adalah jaminan portfolio. Bahasa Inggerisnya kita madah is portfolio guarantee. Okay, portfolio guarantee. Kami juga ada jaminan yang berisiko penuh. That is BIS Maju dengan BIS SME. Di sini kami bekerjasama dengan Sidak PH, RHB dan SME Bank. Kami juga ada produk jaminan risiko berkongsi that is under our shared risk. Okay, we call it BIS Jamin, skim pembiayaan franchise. Siapa-siapa yang ada franchise business pun boleh meminta garanti dari CGC. So semua produk jaminan kami tu. Okay, the last one is skim risiko berkongsi. Okay, we have BIS Jamin, SRF dulu yang di-announce during COVID-19 dulu pun dijamin oleh CGC dengan the latest one DRF dengan TRRF yang dijamin oleh CGC. Semua jaminan tu PKS boleh terus pergi ngagak bank-bank kita ampun untuk apply produk-produk tu. Okay, bagi kami di branch kami ada pembiayaan terus. Pembiayaan terus tu atau dipanggil direct financing tu kita PNS boleh pergi directly dengan bank untuk apply. Okay, kami ada tabung projek usahawan Bumiputra, kami ada BIS Muda, BIS Wanita, BIS Bina dengan BIS Mikro. So selain daripada pun kami ada program-program untuk menolong Sidak PKS untuk Sidak ya maju ke hadapan. Okay, udah ada apa business, udah ada financing, udah ada produk. Apa lagi yang Sidak maunya? Sidak maunya expand their business. So normally PKS tu Sidaknya akan look forward to expand Sidaknya pun business, especially masa COVID tu. Okay. So in short, kami ada a few products yang kami nak highlight tu sikit. BIS Mula ialah untuk business-business yang baru start business, okay, yang less than 4 years pun masih dapat apply BIS Mula tu. Sama dengan BIS Wanita. BIS Wanita khas untuk wanita-wanita yang berbisnes di luar. Okay, siapa-siapa wanita yang berbisnes di luar boleh approach CGC untuk apply application tu. Okay. Pun amount is between 20,000 sampai ke 300,000. And semua produk-produk tu nya ada cagaran. Meaning to say kalau kami ambil kita 50,000, kita akan dapat 50,000 tanpa cagaran. Okay, so produk yang sikit yang kami ada tu is mainly untuk kontraktor
PKNS di luar ya yang ada connection, yang ada kontrak dengan government. Okay, mun kita ada dapat projek dengan state government ke, ataupun federal government ke, ataupun even prominent companies yang private listed, kita boleh apply TPBI tu. So nya pun jumlah sehingga 1 juta. Okay, nya pun jenis the type of facilities nya term loan, okay, nya revolving, okay, nya boleh revolving, nya pun boleh make invoice. Okay, so apa yang kita mesti ada project dulu baru dapat apply. So this one, the beauty of this fund is that nya pun fund tu nya saya ada collateral juga. Memang CGC memang saya ada minta collateral. So nya pun kadar pembiayaan is around 5% setahun. Okay, so setakat ya aja lah kami pun produk Encik Ghazali. Okey, terima kasih Puan Stella atas perkongsian tentang produk-produk daripada CGC. So kita ke soal sesi kedua, iaitu soalan kepada Tuan Haji Husairi. So pada penghujung tahun 2019, tiada siapa menyangka wabak pandemik COVID-19 melanda ke seluruh dunia. So impaknya bukan sahaja kepada kesihatan manusia, tetapi impak pada ekonomi adalah sangat besar, terutamanya kepada PKS, khususnya di negara kita lah. So saya nak tanya kita, Tuan Haji Husairi, apakah inisiatif khas daripada Tekun untuk membantu PKS, tidak kisah dia mikro ke kecil atau sederhana, di dalam orang kata sustain menyambung bisnes? So boleh sedikit memberi sedikit perkongsian dengan kita punya penonton, apakah inisiatif atau produk daripada Tekun yang dapat membantu usahawan di dalam masa pandemik COVID-19 ini? Silakan Tuan Haji Husairi. Saudara Muhammad Ghazali, sebelum saya memberi impak kepada masa pandemik itu, inisiatif yang lebih Tekun, saya nak nyambung produk yang saya rasa satu produk yang agak hot lah, panas. Kita ada program kita namakan Mobile Planner, di mana belia-belia kita, banyak belia wanis yang memohon dengan Tekun pinjaman untuk membeli motosikal ataupun membaiki motosikal 10,000. Kesinambungan kepada program Mobile Planners, kita ada kerjasama dengan pihak Warungku untuk pinjaman minjam motosikal kepada usahawan-usahawan kita, belia-belia wanis. Yang mana saya rasa ya di antara satu program, saya rasa program satu sokongan daripada peminjam bagus, dengan maya, dengan mohon dan sebagainya. Maknanya ya di antara program di antara program yang kita buat dua. Okey, untuk masa COVID itu pihak Tekun ada memberi inisiatif untuk membantu usahawan kita yang terjejas akibat COVID. Mula Jun 2021 hingga November 2021, Tekun telah memberi satu penangguhan pembayaran secara automatik kepada usahawan kita. Moratorium kita secara automatik kepada usahawan kita yang tiada tertunggak mula April hingga Mei. Maksudnya, orang yang tiada tertunggak bayaran mula April hingga Mei, secara automatik dapat moratorium atau penangguhan pembayaran. Walau bagaimanapun, kepada orang yang si dapat moratoriumnya, kita boleh bincang. Kita boleh reschedule, kita boleh buat penjadualan semula pembayaran daknya. Dan kepada sidak yang dapat moratorium penangguhan, sidak Tekun akan mengantar SMS menyatakan kita dapat. Dan untuk makluman semua, pada bulan Mei hingga bulan April hingga Mei, bilangan peminjam yang eligible 9,882 orang. Maksudnya orang tu boleh dapat penangguhan. Dan ansuran bulanan untuk bulan ialah RM2,173,018.
Manakala insurans sepanjang 6 bulan 13.038.108 ringgit. Maksudnya dia ya di antara figure-figure yang kita nyatakan waktu kita memberi penangguhan ataupun moratorium kepada usahawan kita. Sekali lagi saya nak ulang bahwa yang didapatnya boleh kita runding. Bisa dirunding Pak. Boleh dirujuk untuk pembayaran di reschedule. Maksudnya, orang ya bayar 100, minta bayar 80, boleh runding Pak. Yang penting bisa bayar Pak. Alhamdulillah, sakato ada usahawan juga. Call saya, jumpa saya. Tuan, saya si moratorium. Saya nak bayar juga macam biasa. Alhamdulillah, kita boleh bayar macam biasa dengan sistem bayaran melalui ATM, bayaran counter dan sebagainya. Kita galak melalui ATM ataupun apps lah. Sebab mun ke counter tu kita ada SOP, kita si galak niat ke counter. Boleh bayar pakai ATM dan apps tekun. Jadi alhamdulillah kita dapati usahawan kita bagus. Sebenarnya usahawan kita tu seperti saya madah tadi diberi moratorium mau bayar juga. Tapi ada di kalangan yang memang perlu moratorium. InsyaAllah tekun akan membantu mana yang kita dapat bantu kepada usahawan kita di seluruh negeri Sarawak. Setakat itu alhamdulillah. Okey, terima kasih Tuan Haji Husairi atas penerangan yang sangat detail lah bagi kami. So untuk Puan Stella daripada CGC, apakah inisiatif atau produk yang ada related dengan COVID-19 tu daripada CGC? Silakan Puan Stella. Okay, thank you Ghazali. Okay, bagi CGC kami orang pun si tertinggal juga because government dah madah ada moratorium. So bagi semua pelanggan CGC, okay, kita orang actually you are entitled for a moratorium of the coming moratorium yang dari Julai ke Disember tu. So mun dapat kita call ke, kita just contact your officer if you want to proceed dengan moratorium tu. Okay? Because ada kedak orang ada kedak PKNS tu sidaknya rasa sidaknya masih dapat bayar. So sidaknya si mau tangguhkan bayaran loannya. Okay, selain dari moratorium tu, Encik Ghazali, allow me to share my slides sekejap. Kami ada portal yang kami rasa very helpful during this pandemic period. Okay, sekejap. Okay. Sekejap. Nak stop. Okay. Siapa ada dengar IMSME? Okay. Actually CGC tu even sebelum COVID, we already udah ada IMSME portal. Okay, let me explain apa IMSME portal tu. Okay, IMSME portal tu sebenarnya adalah tempat rujukan pembiayaan atau pinjaman yang boleh dipakai sidak PKS untuk kita apply loan. Okay. So masa pandemik tu, with the movement restrictions, boleh keluar rumah, with all the virus outside, in reality lah, kadang-kadang PKS tu nya terfikir-fikir apa mau di-apply-nya. Okay, business dah ada, tidaknya need additional working capital. Tidaknya pergi ke bank A, bank B, bank C, and then dengan with all the restriction kini tu, you have to make appointment with the bank, mau nunggu turn lagi with the bank, queue-nya panjang lagi, So when it comes to kita nak milih financing dari bank tu, you have a lot of choice. Kita ada beberapa bank yang ada di Sarawak. So with this portal, kita si payah lagi nak pergi ke semua bank yang ada. Okay? Kita klik aja, kita boleh pakai handphone or you can go to your laptop to apply to this IMSME. Okay. Macam ni kita boleh apply, kita buka handphone kita, you just type in IMSME, kita ikut aja 4 langkah tu,
okay, kita masukkan maklumat kita, and then kita type in information on business kita, mendaftar, dengan kita akan berbanding. Di sini akan di-show ada a few banks yang ada participate. So dari sampai kini tu, we have around 2.09 million visitors into this website, and sebanyak 40,000 PKS yang sudah register, and 3,875 orang yang sudah lulus through this portal. Okay, so nya pun portal tu, I think semua PKS you should take advantage of this portal for you to simplify your application. Okay, kalau kita dapat nangga, okay, dalam dia we have around 26 different financial institution yang include M-Bank, Maybank, OCBC, RHB. So once kita udah key in all your business information di dalam sistem, kita akan dapat nangga bank. So bank-bank tu kita dapat milih what type of facility kita mau. Apa interest rate yang kita mau. Okay, because 26 different institution tu nya ada 73 different types of product yang ada di include dalam portal tu. So once kita udah, let's say kita choose one of the bank A, kena because maybe bank A nya pun interest rate nya murah, ataupun nya ada beri loan yang si bercaga, ataupun hanya dapat ngambil property as financing, boleh juga. So this portal is actually, for me, it comes at the correct time lah, masa kita ada problem dengan, kita ada isu-isu semasa kini tu on the COVID-19 of where movement restriction is there. So dari rumah pun, dari kedai kah, kita boleh just click into IMSME. So aside from that, dah si dapat dari bank, we have other alternative. Kami ada bekerjasama dengan 15 company lain yang dapat memberi borrowings untuk PKS tu. So selain dari okay, Encik Ghazali, kalau sidaknya get through with the application, okay, kami ada our advisory service to assist. Okay, we have our advisory service to advise sidaknya. Let's say kalau loannya si dapat kena, we will teach them how. So I think this is one of the very important things that boleh dipakai sidak PKS kini tu untuk apply loan. Okay, maybe sidaknya si tahu sini mau apply loan, or maybe sidaknya si tahu kena loannya kena reject. So I think by going into IMSME, okay, kita si payah pergi bank, kita just go through IMSME, kita boleh pilih whichever bank yang suitable. Dua, if your loan is been rejected through IMSME, kami ada advisory service, okay, of which our advisory service team will assist sidaknya. Okay, kita kena reject loan, maybe because kita pun statement very weak, kita pun CRR kasih bagus, atau liability is too high. So we give advice macam ya. So at least if kita pun application yang kena reject, kita tahu why is it kena reject. So these are the things that yang kita dapat mula untuk PKS instead of mau pergi, physically pergi bank kena tu. So instead boleh pakai online. Okay, this is one of the initiative lah dari CGC. Okay, terima kasih Stella. Panjang lebar Puan Stella telah menguraikan panjang lagi sebenarnya. IMSME. Masa aja sih cukup. Sudah. So at least penonton dapat mengetahui apa itu portal IMSME dan apa fungsinya lah. So kita berbalik kepada Tuan Haji Khusairi. Sebelum tu saya nak madah dengan penonton di luar boleh memberi komen atau persoalan kepada dua ahli panel kita di ruangan chat komen lah. So nanti saya akan update pada dengan sidang panel tu lah. So untuk Tuan Haji Khusairi, so saya difahamkan tekun memperkenalkan skim pembiayaan informal atau SPIN.
So untuk SPIN ni yang saya faham informal ni yang siada berlesen, yang siada PBT license, berjual di tepi jaya. So boleh Tuan Haji Kusairi terangkan secara ringkas tentang skim pembiayaan informal ini. Silakan Tuan Haji Kusairi. Okey, sebelum saya menerang tentang SPIN, saya nak maklum tentang inisiatif Tekun juga, iaitu Tekun ada menyediakan portal Tekun. Setidaknya boleh apply online. Kata ada Sungai Buah, saudara Gali, by appointment, temu janji. Tak Sungai Buah ada by appointment, tapi kita ada temu janji lah. Maknanya siapa-siapa usahawan nak berjumpa, berurusan dengan Tekun, boleh buat temu janji sebab kita ada SOP. Sebab kaunter Tekun di seluruh negeri Sarawak dibuka, tetapi kita ada SOP. Dengan staff ada 5 orang. Seorang, 2 orang dibolehkan di kaunter untuk membantu usahawan yang betul-betul memerlukan pada masa-masa yang kritikal tu. Jadi sebelum saya kepada skim SPIN lagi, saya nak maklum juga tentang pembayaran dengan Tekun untuk pelbagai lah. Seperti saya maklum juga tadi. Jadi berbalik kepada skim pembayaran informal, konsepnya menyalurkan pembayaran kepada usahawan yang menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan dari rumah, kaki lima, pasar malam, pasar tani dan sebagainya yang tidak berdaftar dan tidak mempunyai lesen, termasuk juga online. Kumpulan sasarannya, Saudara Muhammad Ghazali, penjajah dan peniaga, hawkers dan petty traders. Kedua, peniaga yang menjalankan perniagaan dari rumah, home-based business. Ketiga, peniaga menggunakan medium atas talian, online business. Kemudian, peniaga menawarkan perkhidmatan penghantaran, delivery, macam saya ada mobilepreneur tadi. Jadi, kepada semua usahawan, saya ingin mengusulkan agar usahawan yang tiada yang dah berniaga itu, mungkin kita berniaga mungkin kita berniaga sige barang, tingkatkan ataupun cari usaha inisiatif kita untuk mempelbagaikan bidang perniagaan kita daripada perkhidmatan kepada jualan produk-produk yang boleh laku macam tu. Kemudian saya show juga yang paling mudah, sebut juga SPIN. Dan untuk makluman semua, SPIN ni ialah satu program dahulu mari Sarawak dan Sabah je ada. Tapi itu sudah dibuka luas. Apabila Menteri kami ada, yang dibuka luas seluruh Malaysia. Walau beberapa bulan yang lepas, hanya Sarawak yang Sabah saja mempunyai keistimewaan kami. Ini tu dah buka luas seluruh Malaysia. SPIN tu boleh dipinjam semua usahawan. Jadi saya show kepada usahawan-usahawan kita, nak minjam si berapa banyak, mudah dan senang ya, pinjam dah SPIN. Kerana SPIN dari 1,000 sampai 5,000 kita boleh pinjam. Yang ada yang berumur 18 hingga 65 tahun. Walhal produk-produk lain 60 tahun. Kena tu SPIN 16 hingga 65, 18 hingga 65 tahun. Ditambah 5 tahun lagi. Maknanya siapa-siapa yang dah usia emas sampai 65 tahun yang boleh dah pinjam dengan produk SPIN. Okay, terima kasih Tuan Haji Kusairi tentang penerangan mengenai SPIN, skim pinjaman informal. So, kami ada dapat soalan daripada grup WhatsApp. So, Sida ada nanya, macam ni mau apply moratorium bagi agensi, maksudnya Tekun dan CGC. So, boleh saya tanya Tuan Haji Kusairi dulu lah, sebab alang-alang dah on tu. Tuan Haji Kusairi boleh terangkan macam ni nak ngisi moratorium yang bukan automatik lah. Kan ada yang kita pada tadi auto. Isi di portal kah, isi macam ni kah, pergi ke pejabat kah macam ni? Kita ada real, kita boleh datang pejabat ataupun mohon dari pejabat.
Okey, ada dua cara untuk memohon moratorium penangguhan. Pertama, sama ada kita datang ke pejabat ataupun link. Pejabat macam mau oleh macam ada orang untuk permohonan untuk kita membuat penangguhan. Seperti saya maklum tadi, selain daripada moratorium tu, kita boleh reschedule penjadualan semula pembayaran kita. Okey, terima kasih atas penjelasan daripada Tuan Haji Husairi. Untuk Puan Stella, so adakah moratorium itu secara automatik atau perlu mengisi di dalam portal IMSME itu? Bagi peminjam-peminjam yang sedia ada lah. Okey. Bagi peminjam peminjam CGC, okay, yang sudah ada loan dengan CGC, kita akan terima, kami akan blast email, okay, blast WhatsApp. Dalam WhatsApp kita kami akan WhatsApp email nak nanya kita whether kita mau proceed dengan moratorium kasih. Actually moratorium tu is consider auto moratorium, tapi ada kedak PKS tu sidaknya si mau. Okay, because kalau nya auto moratorium tu ada kedaknya yang ada takutnya pun loan tu extended. Okay, I think earlier pun dah kena beri 6 bulan. And then after that ada extension 3 bulan lagi. And then tu diberi 6 bulan lagi. You know, some PKS tu nya sidaknya madah, okay, sidaknya si mau melanjutkan, sidaknya pun financing. So kami akan blast for existing customer CGC. Kami akan blast email, message, nanya kita orang mau kasih moraya. So we just respond dengan message ya, okay. Then one of the requirement kami nak remind is those yang moratorium tu nya eligible untuk those peminjam yang repaymentnya si tertunggak more than 90 days. Ya yang paling important. So for those PKS yang ada bukannya untuk setakat untuk CGC aja, I think untuk bank-bank lain pun kita pun loan si boleh tertunggak lebih dari 90 hari. So kalau boleh before the 7th, because nya pun starting date is on 7, kita check dulu dengan bank-bank kita whether kita dapat settle or cover 1 month to reduce nya pun hari tertunggak ya. Takut kita si eligible ya aja. Okay, so nya ada cara. Kini tu kan banknya, we don't want orang rushing to the bank. So kini tu kita ada handphone, smartphone semua. So everything communication will be through our handphone. Okay, kita akan menerimakan text receive lah ataupun kita contact aja pegawai-pegawai yang kita deal dulu masa kita mula application. Okay. Terima kasih atas so untuk sesi keempat adalah sesi pergulungan lah atau kata-kata terakhir. Saya akan nanya dengan Tuan Haji Husairi, apakah kata-kata terakhir atau amanat atau pergulungan ini kepada usahawan PKS khususnya bagi di negeri Sarawak, sebab kita pun tahu kini tu PKS lebih kepada mikro yang berjual di tepi jaya, di gerai, di pasar tani. Kini tu di pasar tani siapa buka, so di tepi jaya dapat buka. So tapi yalah kini tu PKP, apakah kata-kata atau amanat kepada sidak usahawan tu yang kini tu di dalam mood survival mode untuk terus hidup je. Sebabnya bukan kedak kita makan gaji ujung bulan dapat duit dapat semua. So sidak berjual. So kini tu PKP orang siapa keluar macam biasa macam normal. So apakah kata-kata terakhir dan amanat kepada usahawan-usahawan khususnya di negeri Sarawak oleh Tuan Haji Husairi selaku pengurus tekun negeri Sarawak? Silakan Tuan Haji. Okey, apabila kita melihat permohonan usahawan kita yang berbalik kepada skim pinjaman mudah tu 5,000. Saya call usahawan-usahawan berkenaan bertanya tentang apa produk-produk yang mereka buat. Contohnya kalau mereka jual gulapung, sudah tentu sekali gulapung ngajak cukup untuk menambahkan
Jadi maknanya kita show kepada semua usahawan kita mempelbagaikan produk-produk mereka dan inisiatif-inisiatif kita untuk meningkatkan lagi jualan mereka. Keduanya, saya pikir dengan adanya bantuan ataupun pinjaman pintu, bolehlah mereka membuat sebagai modal pusingan mereka untuk berniaga. Kepada semua usahawan-usahawan, kita kena ikut SOP apabila berurusan dengan tekun lah, macam biasa. Dan juga saya mohon semua usahawan merujuk kepada semua pengurus-pengurus cawangan dan juga pegawai-pegawai tekun di seluruh negeri Sarawak, khususnya di 16 buah cawangan dan 7 buah sub cawangan di seluruh negeri Sarawak. Maknanya setiap bahagian ada pejabat tekun untuk dirujuk oleh usahawan-usahawan kita selain daripada pejabat kita di negeri di dekat Riverridge, Putrajaya. Saya ingin mengingatkan kepada semua usahawan, kita jaga diri, jaga semua, dan saya mendoakan agar semua usahawan untuk sihat walafiat dan terus maju jaya dan terus berniaga. Ingat tekun, ingat usahawan. Ya. Dan akhir sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak SME Corp menanda program macam tu lagi. Bolehlah bak kami puan tekun untuk molah program macam tu lagi di masa-masa akan datang. Jadi akhir sekali saya ingin memohon maaf mungkin ada kata-kata saya yang silap ya, bukan di maaf saya. Sesungguhnya yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Haji Husairi atas kata-kata amanat terakhir kepada sidang usahawan. So, saya serahkan juga kata-kata terakhir pada Puan Stella Rose untuk menutup atau penggulungan, dan ada sedikit soalan saya dapat daripada melalui grup WhatsApp juga. Setidaknya adakah moratorium itu ada interest? So, boleh selitkan dalam kata-kata terakhir dan katalah. Silakan Puan Stella. Okey. Kita dah dalam pandemic tu, dah dekat almost 2 tahun. And I think nya pun impact tu memanglah besar. Okay, bukannya setakat untuk impact untuk PKS, is individual pun banyak impact. Kita pun anak-anak pun si bersekolah, you know. So nya pun impact is there. Okay, kami rasa selama-lama kami bekerja belum ada that I have ever faced this type of problem before. Okay, problemnya kedai bertutup, business is closed down and everything. Tapi my advice to PKS is just they have nya mesti ada ways and means. Okay, kami beri contoh lah, one example lah, kami ada one customer, okay, nya mula kedai makan. Okay, I think even though kedai makan is under essential business, nya boleh berbuka, tapi memang salesnya turun because orang siap dah keluar. Okay, even though kedainya buka, nya pun rental mesti mau bayar, pekerja mesti mau bayar, tukang masaknya mesti mau bayar. Okay, but then I think nya ada, she find ways, alternatif untuknya continue maju. Not to say maju lah, continue to sustain nya pun business. Okay, so nya focus more on online pun business, because kini tu kan kita nangga di jalan banyak Grab, banyak Food Panda, you know, we make use of this. This is what people call transformation. Okay, kita even jangan kita berfikir company besar aja yang mau transform, company kecil pun even menjual nasi lemak di tepi jalan, if you want to transform, you engage je dengan sidak Food Panda ke, online business ke, ataupun kita boleh hantar even all the foods through your friends dengan family kita.
So this is how you can slowly sustain business. I know it's hard time, bak kata orang kan kita berkelakarnya senang, tapi orang yang menanggungnya susah. I know, I have that I can feel that situation. Okay. Yang sikit lagi when we talk about just now ada question pasal monetorium. Okay. Bagi monetorium tu kami mesti dapat menjawab seluruh untuk bank-bank lain. I think the best solution is kita communicate closely dengan bank-bank kita and arrange with them nanya pasal interest rate-nya. Okay. Actually, if in the first place lah, monetorium is actually to assist you to manage your cash flow masa pandemic tu. Meaning to say you have problem with your sales, salesnya dah reduce, customernya dah kurang, you know, so loan masih mesti mau berbayar. So actually, if you talk about monetorium is for you to stop your monthly installment. Okay, stop your monthly installment instead of kita bayar 2,000 sebulan, you don't need to pay 2,000 sebulan. But in terms of interest, you can go back to your financial institution and nanya sida, what will happen to my interest? Okay, either interest tu nya dah spread up through the loan ataupun nya monetorium tu nya banyak, because certain financing will be up to 60 months. Okay. Adakah boleh bank kita ya extend lagi sampai 72 bulan ataupun 9 bulan, 90 bulan. So interest rate-nya akan, maybe interest rate-nya akan di spread up or akan top up-nya pun repayment. So you have to get back to the bank, to your own financial institution. Okay. And then another thing is at this point of time kan, normally kami orang dari CGC, I think bank also, kita cuba, we try our best to communicate and to assist customer, okay? And I hope that you still maintain your close relationship with your bank, because they are the only one who can help you. They will give you opinion, you know, how you can save your financing, because kalau financing dah tertunggak and then it goes to legal action, nya ada issue. Okay, bank boleh membantu. You try to check with your own banker. Okay, so kata-kata terakhir daripada saya, okay, we will not know berapa lama di pandemic tu. It can last in 1 or 2 months. It can last for until end of the year, but then life have to move on. We have to mencari other ways for us to sustain. Okay, baiknya individual, baiknya PKS or whoever is facing the same issue. Okay, we have to find alternative. That is the most important thing. Okay. Okay, thank you. And on behalf of CGC lagi, I wish to say thank you to SME Corp for the Pocket Talk. Okay, maybe next time kalau ada program, similar program, we can always, you know, support you through this program. Okay, terima kasih Puan Stella atas kata-kata akhir dan tentang penjelasan mengenai moratorium. So pasal next webinar kelak kita atur lah sama-sama dengan Cik Tekun. Okay, sampai di sini saja. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita yang sudi meluangkan masa pada hari cuti untuk sesi webinar bersama-sama penonton. So sesi ini dianjurkan bersama oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak Mintrade dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEC dan juga SME Corporation Malaysia. Saya selaku moderator ingin meminta maaf sekiranya ada kekhilafan kata-kata atau kekurangan. So kita akan berjumpa di sesi akan datang. So pada penonton saya jutaan terima kasih kerana sudi meluangkan masa pada hari cuti dan pada waktu tengah hari, waktu lunch hour sekarang, sudi juga meluangkan masa untuk mendengar taklimat sesi webinar daripada pihak Tekun dan CDC. So akhir kata, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.